Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disuruh istinja. Itu hikmah dia. Kerana bagi wati hurul ain, itu anak bidadari, di antara hikmahnya. Dan membasuh dua tapak tangan kerana memakan daripada hidangan syurga Allah macam. Dan berkomor-komor, hikmah dia kena berkata-kata, bertakallum dengan Allah Subhanahu wa taala macam. Cara yang layak dengan kebesaran Tuhan sekalian alam. Dan memasukkan air ke hidung kerana mencium bau syurga. Dan membasuh muka kerana memandang wajah Allahul Karim. Dan membasuh dua tangan kepada dua siku kerana memegang memegang betul. Memakai gelang memakai kap ia tu pusing ke belakang. Letak lepas mim alif. Memakai gelang. Memakai kap ia pusing letak belakang. Tak depan. Lepas mim alif kap ia memakai bau gelang. Boleh pakai gelang? Tak ada kisah di sana boleh pakai. Atas dunia jangan beruk-beruk. Atas dunia jangan pakai laki-laki ya, perempuan tak boleh. La'anallahu rajul al-mutasyabbih bin nisa. Maknanya melaknat Allah Taala akan laki-laki yang menyerupakan perempuan. Ya, pakai perempuan lah. Maka di akhirat tak ada hal itu. Jadi benar. Kita tuan benar pakai, kita tak benar jangan. Itu je lah. Allah. Dan menyapu kepala kerana memakai mahkota dan iklil. Ya itulah dia punya perhiasan dia, permata-permata daripada mahkota itu. Dan menyapu dua telinga kerana mendengar bagi kalam Rabbul Alamin Allah. Dan membasuh dua kaki kerana berjalan di dalam syurga itu. Intaha Syibu Jarimi. Itu antara hikmah Allah Ta'ala menjadikan mana basuhan-basuhan di dalam mengambil air sembahyang tadi besar. Lepas tu dalam keadaan sufi kita disuruh sentiasa berwuduk. Sentiasa dalam wuduk. Siapa yang sentiasa berwuduk dia dapat doa malaikat. Malaikat mana berselawat kepada orang yang sentiasa mengekalkan wuduk. Ana selawat apa? Dia mohon istighfar. Selawat dengan malaikat mana istighfar. Daripada Ta'ala selawat dengan mana rahmah. Dan keenam habis. Keenam tertib. Demikianlah seperti barang yang tersebut. Dan daripada dimulai dengan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian dua kaki, kerana mengikut bagi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta khabar An-Nasa'i sabda Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulai oleh kamu dengan barang yang dimulai oleh Allah Ta'ala dengan dia. Allah Ta'ala mulakan apa? Muka-muka lah. Iza kuntum ila salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat jelas bahawasanya bila kamu nak sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan basuhlah tangan sehingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Itu 4 anggota yang ada dalam nas Quran. Ada pun dalam hadis telinga itu sunat. Yang dalam Quran tu wajib ulama letakkan. Maka dalam Quran dimulai dengan apa tu? Dengan mukalah. Adapun mazhab Imam Malik tak ada masalah. Afdal buat kita ikut gitu, tapi kalau dibasuh mana dulu pun tak apa, sebab dia ataf dengan waw dia panggil. Ya. Faghsilu wujuhakum wa diguna waw, wa aydiyakum ilal marafiq, dan wa diguna waw lagi. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Jadi maknanya nak mula sebab waw lil mutlaqil jam'i. Mana-mana boleh nak himpun. Ya. Ahli mana mazhab kita Syafi'i ikut apa zahir yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita pakai ibda'u. Mana mulai oleh kamu bima dengan barang pada Allahu bih. Dan dimulakan Ta'ala dengan dia. Maka dalam Quran mulakan dengan muka, tangan, ke sapu kepala dan habis. Dan tiada gugur tertib dengan sebab lupa. Ya, dia terlupa. Gugur tertib tak gugur, tetap pun ada. Dan lainnya. Melainkan 2 surah. 2 masalah ni gugur tertib dan ya. Mana dia tengok dulu. Pertama, apabila menyelam di dalam air sedikit atau banyak, ya, dengan meniatkan raf'il hadas.
Dia selam di dalam kolam, dia pun niat saja aku angkat hadas. Ketiga terangkat semua sekali. Ya. Atau dia niat muka, kaki, tangan, pasal niat panjang. Dia sap sekali, dia terjun, teronjong, syung. Maka terangkat semua sekali. Atau mana tadi? Atau tuhur, suci daripada hadas. Meniatkan raf'an hadas ataupun tuhur. Ya, anil hadas daripada hadas, suci pada. Atau niat janabah. Atau niat janabah tersalah. Dia niat janabah. Jadi niat dia tadi nak wuduk. Dan jikalau tiada berhenti memadai wuduknya, kalau dia tak berhenti lama dalam air, dia pun tak apa. Sap, dia terkejut naik, dah. Kira dia ada tertib pada ijmal. Kerana tertib pada takdir di situ. Ya, tertib di situ dia panggil tertib di takdir. Takdiran. Di dalam saat yang sedikit. Habis. Keduanya masalah yang pada zahirnya tertinggal tidak perlu pada tertib apabila mandi orang junub akan sekalian tubuhnya. Orang yang ada besar, diangkat ada besar, terangkat adas kecil. Melainkan dua kakinya. Ya. Atau satu anggota. Daripada anggota wujudnya kemudian berhadas. Maka tiada memberi bekas hadasnya itu pada barang yang tinggal, yang belum lagi dibasuhnya. Maka dibasuhnya kemudian daripada batal wuduknya itu akan kakinya atau anggotanya itu daripada janabah. Kemudian maka mengambil air sembahyang. Atau didahulukan membasuh kakinya atau anggotanya itu atau di pertengahan antaranya, maka terangkat kedua hadasnya, maka tiada berkendak terkala mengambil wuduk lagi membasuh kedua kakinya, ya, atau anggotanya itu, maka gugurlah tertib pada surah ini. Jadi maknanya dalam kita mengambil hadas kan, terangkat hadas kecil. Jadi kalau kita basuh kaki dulu, kaki dah dapat terangkat. Di mana dia ada basuh kaki dulu. Bermakna wuduk pada kaki dah terangkat. Guna dibasuh ke atas misalnya ni kan, terus tangan dah angkat, kendian bermuka. Maka hukum dia sah. Ya, pada tertib, tak ada tertib pada zahir. Jadi maknanya dia sah, sebab terangkat ada besar, terangkat ada kecil. Lepas tu kalau dia malas nak ulang lagi wuduk, dia pergi apa? Basuh maknanya apa? Basuh tempat yang membatalkan wuduk. Kan? Dia angkat ada besar pada tempat yang bila menyentuh batal wuduk. Faham? Lepas tu kan baru dia basuh anggota yang lain. Kalau dia basuh muka dulu, kan dia basuh anggota yang batal wuduk dalam hadap besar, jadi maknanya apa? Dah terbatal lah. Kan? Yang mana dibasuh tadi dah terbatal, yang dulu. Yang kemudian tak batal. Dia mandi hadas, basuh kepala, masuk muka dah ambil hadas. Basuh tangan, dah terangkat ada kecil tangan. Tiba-tiba dia basuh kemaluan dia. Kan? Dia tak pakai apa? Tak ada pelapik. Dia sentuh je, mana wuduk yang pada itu dia dah terbatal. Kemudian, dia pun basuh lah. Maknanya apa? Yang seterusnya. Kaki kan terangkat lah. Akan basuh muka, basuh tangan. Kepala, kaki tak payah lah. Sebab apa tadi dah? Lepas daripada dia menyentuh kemaluan tadi, dia basuh untuk kendian. Faham? Itu makna pada wajah tak ada macam tertib. Tapi kalau dia malah nak wuduk lagi, dia selesaikan tu dulu. Basuh anggota yang boleh membatalkan wuduk. Lepas tu baru dia basuh yang lain. Maka ketika itu kan tak payahlah diulang lagi wuduk di mana. Terangkat yang besar, terangkat hadas yang kecil. Maka kerana inilah dilaraskan, dibuat teka-teki, ya, adalah bagi kami wuduk sunyi daripada membasuh dua kaki serta terbuka keduanya dan ketiadaan uzur. Nak kata uzur kaki dia balut, tak balut. Uzur syar'i kata tak boleh pakai air, tak ada juga. Tapi maknanya tak dibasuh. Sebab apa? Dia termasuk dia iddikhal, dimasuk dalam mana? Termasuk dalam mengangkat hadap besar. Diangkat hadap besar kat kaki tadi, wuduk situ terangkat. Ya. Mas'alatun. Satu masalah, dan jikalau membasuh orang akan 4 anggotanya sekali. Macam-macam mereka. Dia ada 4 orang anak nak khidmat kat dia. Dia pun ulu muka, seorang basuh muka, seorang basuh tangan, seorang basuh kepala, seorang basuh kaki. Wah, dia letak ni. Macam-macam. Dia basuh serentak. Apa hukum? Tak angkat semua sekali ke? Atau satu muka saja? Tengok. Masalah jikalau membasuh orang akan 4 anggotanya sekali. Dan jikalau dengan tiada izinnya sekalipun, terangkat hadas mukanya jua.
Maka yang lain kena ulang balik. Demikianlah kalau dibaliknya seperti membasuh kaki, dia ambil semayang dia basuh kaki, lepas tu basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh muka, atau angkat muka saja. Tangan semua tu kena ulang balik. Kemudian kepala, terangkat mukanya juga. Mana yang lain kena i'adah, kena ulang balik. Dan dikalau nyata kemudian daripada selesai wuduk meninggalkan membasuh satu suku daripada membasuh satu kuku. Maka dikerat akan dia. Macam dia basuh dalam muka semua tersiap kan. Kat kuku tu ada cat pula ujung tu. Dia pun ambil ketik kuku dia buang. Boleh tak? Orang tak payah wuduk lagi ke? Tengok. Maka dikeratnya akan dia. Jawab dia, nasihat wajib membasuh barang yang nyata tempat keratnya dan diulang basuh barang kemudian. Dia basuh muka, basuh tangan, semua dah siap lah wuduk. Kemudian dia tengok kat ujung tangan dia tadi kan, belaki misalnya ni, ujung kuku dia panjang macam puntianak kan. Masuk kerat degil. Jadi ujung tu dia pun kerat dengan kuku dia tadi, dengan ketik kuku. Jadi benda yang ada manik tadi, benda yang ada cat tu dah buang. Jadi dia kena basuh tempat kerat. Basuh tempat kerat, niat sambung wuduk tadi. Kemudian basuh anggota kemudian dia. Apa kemudian dia tadi? Kepala, lepas tu kaki. Muka tak payah dah. Buat dia dahulu. Kali pergi masjid dia buat, dia basuh, betul kepala. Ni mazhab mana pula ni? Dia ambil semayang basuh kuku, sapu kepala, basuh kaki. Kau dan diam lah, kau tak tahu. Buat kitab dia. Sebab dia sambung kan. Dia menyambung wuduk dia. Ataupun dia tengah semayang tadi, tengah tahiyat kan. Angkat tahiyat, tengok sisik jenak ada kat sini. Mana dekat sini, dah tak sempurna wuduk belah kanan. Jawab dia, kopek sini sambung. Basuh belah sini, basuh sambung, basuh kiri, basuh kepala, basuh kaki. Kalau dia nak sambung, kalau nak basuh mula dari awal pun tak apa juga. Macam-macam. Dia berdoa nampak, 5 nombor telefon ni. Amin. Nombor telefon penuh. Dawat apa dia pakai? Dawat biasa. Dawat biasa ni, dia ain tuan-tuan menghalang sampai wuduk. Dawat dia kena basuh balik, sambung niat kat situ. Kemudian sapu kepala, basuh kaki. Kalau asar tak apa. Kalau dawat cair tu yang nipis tu, itu asar. Bila asar wuduk sampai air. Kalau ain tak sampai. Ni dawat kita pakai semua ni ain keras. Dan kalau mengambil wuduk kemudian dikeratnya akan tangan. Pergi juga kat tangan. Kencing manis tuan. Kan? Kencing mana kerat tak pun tuan, berpangkal pun dikerat. Tapi orang mesti hudud kat tangan, biar macam biawak. Macam bangang tu. Tuan suka kerat sikit je. Kalau kencing manis sampai bau, doktor kata kerat tuan. Nak selamatkan nyawa seorang kononnya kan. Yang ni nak selamatkan maslahatan umum. Kalau manusia bila pakai akal jadi rosak. Dia kena akal dipandu dengan syarak, baru dia selamat. Kemudian dikerat akan tangannya daripada tempat fardunya atau kakinya, atau dicukur rambut kepalanya, atau dikupas kulit dari penuka, dia pekerja ni. Muka dikupas kulit dia. Atau tangannya tiada wajib mengulangi membasuh akan barang yang nyata dan menyapu selama ada berkekalan demikian taharah tadi. Jadi maknanya dia dah ambil semayang, tiba-tiba dia kerat tangan tu putus. Terkena apa terputus. Jadi bila putus, had batin dalam tu dah jadi had zahir. Nampak? Jadi maknanya dia kena sapu tak? Tak payah. Sebab wuduk dia dah tamam tadi. Berlainan dengan tadi. Dengan tadi ada manik. Bila ada manik, ada kena buka. Persoalan dia sekarang, dia dah ada wuduk, tangan dia terputus. Adakah tempat putus tu dia kena basuh? Jawab dia tak payah. Kecuali dia batal wuduk kan, kena ambil wuduk balik lah. Itu saja. Jawab dia, tiada wajib mengulangi membasuh akan barang yang nyata tadi. Asal dia had batin dalam. Tapi bila dia dikerat jadi had zahir. Maka tak apa. Tak wajib. Dan menyapu selama ada berkekalan demikian tahara. Sebab tahara tadi sudah selesai dengan cara baik. Ada pun tadi kena ulang sebab tahara tak selesai. Sebab kat zahir tu ada manik. Ada apa? Cat. Ada kulit. Sisi ikan dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia asal lagi wuduk dia tidak sah lagi sebab ada penghalang daripada air sampai kepada anggota wuduk. Ada pun yang ni dah selesai, wuduk dia dah sah.
Tiba-tiba tangan terputus pula tu. Ada kena ke tak? Tak payah lagi dah. Ya. Dia sapu rambut. Kan? Rambut dalam hadur raksi, dalam had kepala. Ya. Jadi maknanya dah selesai wuduk. Tiba-tiba dia cukur rambut tu. Bila cukur rambut bermakna kepala kena ulang balik ke? Tak payah tu. Sebab tadi dah selesai wuduk ni. Dan jikalau syak pada membasuh satu anggota daripadanya selesai wuduknya, wajib dibasuhnya. Ya. Dahulu daripada selesai. Dahulu daripada selesai. Memang tadi. Dan kalau syak pada membasuh satu anggota, misal tangan. Ya, anggota tangan disyak basuh tidak. Dahulu daripada selesai, sebelum selesai wuduknya. Jawab dia wajib dibasuhnya, kena ulang balik. Dia tengah nak basuh kaki tadi, tangan tadi basuh tak? Tangan tadi basuh tak? Kan? Nyanyuk now. Atau lupa tangan tadi kata tidak, wajib lagi ulang balik. Ambil situ balik. Dia macam semayang juga lah, 3-4, ambil yang yakin mana 3. Dan diulangi membasuh yang kemudiannya tadi. Ya, itu. Atau syak kemudian daripada selesai wuduknya tiada memberi bekas lagi. Dah habis dah wuduk dah. Kan? Tiba-tiba syak, tangan tadi basuh tak? Kata tak dah. Pakai jadi je lah, tak payah ulang. Ya. Jadi kalau dalam tengah mengambil wuduk, dia datang syak atau kena ulang balik. Tambihun, satu peringatan. Tiada wajib mengambil yakin rata segala anggota wuduk, tetapi memadalah dengan zan yang ghalib jua. Dia ada 2 perkara. Satu berat, satu ringan. Ya. Kita wajib menyampaikan akan air pada segala anggota wuduk dan apa benda yang ada dalam anggota wuduk. Kalau muka kita apa saja bulu yang ada, bulu mata, bulu telinga. Bulu telinga pula. Bulu mata, bulu kening, ya, janggut kita, misai kita wajib kena rata. Selai tak rata pun tak sah wuduk. Nampak berat itu kan? Selai pun tak rasa tak sah wuduk. Tapi cara rata, cara rata dia ringan. Cara rata memada dengan zan. Tahu zan? Zan kita situ dia ringan. Tak payah nak yakin sampai yakin kena selam kepada dalam kolam, kan? Wah, jenuh ni. Selam kepada dalam kolam. Apa makna zan? Zan berat sangkaan lebih daripada 50%. Tajuzu amrani ahaduhuma azharu minal akhar dalam usul fiqh tadi. Yang maknanya mengharuskan 2 perkara, ahaduhuma azhar, salah satu tu lebih berat. Yang berat tu dipanggil zan. 50 lebih keyakinan, 50 lebih dia pensangkaan, 80, 70 atau zan. Yang kurang tu dipanggil waham. Bersamaan dipanggil syak. Kalau 100% dipanggil yakin. Itu 4 peringkat ini. Maka hanyalah, dan lagi dipaham daripada ini tiap-tiap wudu itu wajib tertibnya melainkan wudu orang yang junub. Junub tadi kan diangkat dah besar, terangkat satu, dan orang yang menyelam ada terjun dalam air dia niat sekali agung. Habis. Adapun sunat wudu itu amat banyak. Ya, sama ada fardunya dan sunatnya. Setengah daripadanya mualat. Mualat ni mana berturut-turut. Misalnya mana? Seperti bahawa dibasuhnya akan anggotanya yang kedua. Dahulu daripada kering yang pertama. Dibasuh muka, muka belum kering, dibasuh tangan. Itu ada mualat. Kalau dibasuh muka, dia duduk berbual, dah kering dah air muka. Baru dibasuh tangan. Maka hukum wuduk dia sah, tapi tak dapat sunat mualat. Sunat berturut-turut. Ya? Serta pertengahan hawa dan zaman. Dan perangai tubuhnya. Tubuh pada perangai. Serta pertengahan hawa. Maknanya dikira kering tadi dengan basah tu, ikut suhu yang tadi. Suhu yang pertengahan. Kalau suhu terlampau sejuk, mungkin dia lambat kering. Kalau suhu terlampau panas kan, sampai 40 darjah, sekejap dia kering. Jangan kira tu, kira suhu pertengahan. Suhu pertengahan, masa tu masa pertengahan, kemudian tubuh dia pun perangai dia pertengahan. Jangan demam. Demam panas kejap dia kering kan. Tu. Jadi pada kira pertengahan ada kira tu. Belum kering dipanggil ada mualat. Kalau dah kering habis semua mualat. Kan? Dia basuh muka dekat serkam. Kan? Dia basuh tangan, batu pahat. Wah. Kan? Disapu kepala dekat mana? Atas benut tu. Pergi sama atas lagi. Masuk Singapura tak adik basuh kaki balik adik. Kaki dia kering mana basuh. Apa hukum dia? Sah wudu dia. Ya, tapi mualat dia tak dapat. Mualat tak dapat sebab dah kering, kan? Serta diiktibarkan menyapu tu membasuh. Ya. Mengiktibarkan menyapu, membasuh. Mana kalau kepala tu dibasuh, bolehlah. Kan?
Dia asal menyapu je, sapu kepala tu sekira-kira basah saja, air tak berjalan. Tu sapu, al-masu. Kalau ghaslu berjalan air, sairalul ma'. Kalau kita tarik air tu nampak berjalan. Atau kata Imam Malik begitu, ya. Tu beza antara sapu dengan basuh. Dan basuh di sini dengan mana inrisal. Ghaslu dengan mana inrisal, mana terbasuh. Ya, kalau air hujan datang pun kena muka terniat aja dah. Kata sah dah tu. Dan kalau membasuh 3 kali, basuh yang ketiganya sebelum lagi kering yang kedua ni. Ni antara mualat antara, ya itulah kita tasliskan wudu kan sunat. Kita basuh pertama, kemudian melungking, basuh yang kedua. Sebab basuh sunat 3 kali. 3 kali apa tu? Kalam tu hazam mudhaf. Mana 3 kali, mana 3 kali rata. Kalau kita basuh muka 3 kali tapi bau rata sekali, dia bau dikir sekali. Ya. Kalau dibasuh 3 kali tak rata lagi. Tak sah lagi. Kena terbasuh lagi. Lepas tu kena kenal sempadan anggota sebagaimana telah lalu. Kan? Ni basuh muka macam bangun tidur. Ambil macam tu je. Kacau kerja tak sah kan. Muka sempadan muka tu daripada mambatul syah sampai al-thaqan. Kena bawa ni mahadut tahzib. Semua tu kan dia telah urai tu. Sempadan muka tu. Baru dia sah basuh, sekedar muka baru sah basuhan ni pada muka, dan begitulah pada anggota yang lain. Dia ada sempadan telah diterangkan dulu. Dan tiada wajib mualat kerana zahir ayat. Tadi kata sunat kan? Kenapa sekarang alat? Sebab apa kata tak wajib? Mualat hanya hukum dia sunat. Kerana zahir ayat, kerana bahawasanya disahkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya ia mengambil air semayang di pekan melainkan 2 kaki. Dia ambil semayang di pekan 2 kaki tak basuh lagi. Kan? Macam orang mandi wajib juga kan? Mandi wajib, dia baru menikah, kepala tak basuh, dia mandi badan ni. Kan? Habis suruh mandi. Kita kata, wah, pus kepala malam ni. Udah macam-macam ni sakat ni orang. Kalau kawan tu nak mandi pula takut. Mandi badan dulu, kepala besok kering. Macam-macam. Dan kena barang yang disahkan daripada Ibnu Umar, mendatang riwayat yang sama, datang riwayat yang sahih daripada Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia mengambil air semayang di pekan, ya, melainkan 2 kaki tak basuh. Kemudian diseru kepada janazah, maka masuk ke masjid, kemudian disapunya atas 2 muzah dia. Jadi ketika dia basuh tadi, muka dia tak pakai kasut, jadi kaki dia tak sapu. Jadi bila orang panggil sembahyang jenazah di masjid, ambil dia sapu je. Maknanya tak ada mualat. Itu syahid kita. Kemudian daripada kering wuduknya, baru dah disapu atas muzah dia tadi. Ya? Dan sembahyang dan jadi imam pula iaitu. Ibnu Umar, seorang daripada alim sahabat, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Orang Arab bila Abdullah dipanggil Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Amr bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan wajib mualat bagi umpama darurah. Hukum ni tengok keadaan. Orang macam ni mualat jadi sunat. Orang macam ni pula mualat jadi wajib. Manakala bila masa mualat bertukar jadi wajib, umpama darurah, sahibu darurah, orang yang salisil bau, ya, mana sentiasa kencing tak putus, air kencing ni menitik dan ketika itu mualat hukum dia wajib. Dia ada cara khusus dia bagi orang yang biasa kencing, orang panggil salisil baul, ya, air kencing dia tak putus tuan. Dia punya apa? Itu sudah los. Jadi maknanya dia kena ambil semayang ketika masuk waktu dulu. Orang azan ni masuk je waktu, terus dia bersiap. Dia basuh semua sekali, dia pun balut cepat-cepat ambil semayang. Dia tak boleh ambil semayang dulu. Lepas tu belakang pemper, kat tengah semayang pemper jatuh, berlepuk ni. Buat air banyak. Sebab dia suruh begitu, sebab takhfifan lil hadas, untuk mensedikitkan hadas dia. Jadi ketika itu mualat wajib bagi dia. Lepas basuh muka dia jangan nanti terus tangan. Lepas tangan kepala kaki terus semayang. Jangan nanti. Sebab apa? Najis sentiasa sebab tekan turun kan banyak. Kerana apa tu? Mensedikitkan itu takhfif ataupun taklil, mensedikitkan bagi najisnya. Itu ilat dia. Dan pada kaul qadim wajib mualat. Ya? Kaul qadim ni pada masalah mula tu. Masalah atas tadi. Mana atas tadi kaul jadid kata apa? Mualat hukum sunat. Pada kaul qadim bantat wajib tu tuan. Yang kita ni wajib ketiga apa? Darurah saja. Dan terkadang wajib mualat kerana kedatangan ada satu syait, satu benda. Seperti apa? Picik waktu. Daripada mendapat sembahyang di dalam waktu.
Mana kalau dia tak mualat menyebabkan waktu keluar. Mualat sunat. Jadi kalau dia baca lambat, dah kering baru nak basuh satu lagi kata, waktu keluar. Ketika itu mualat jadi wajib. Bahkan kadang sunat pula jadi haram. Dia belum tukar tuan. Sebab ada kita al-illa taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat dengan maklul dia berpusing. Ada ilat, ada maklul. Tak ada ilat, tak ada maklul. Tahu ilat, maklul. Sebablah dengan benda disebabkan. Contohnya at-taslis, meniga-nigakan pada wudu adalah sunat. Tapi oleh kerana kita bangun tidur tinggal 3 minit aja waktu. Kan? Kalau kita yakin, kalau kita buat 3 basuh muka 3, basuh tangan 3, semua 3, jawab dia confirm memang keluar waktu ni. Sedangkan memasukkan sembahyang dalam waktu daripada takbiratul ihram sampai salam hukum ni wajib. Ketiga tu haram kita meniga-niga. Ambil sekali yang wajib saja. Sebab kalau kita buat 3, kita yakin memang keluar waktu kan. Kalau sembahyang 4 artinya 1 rakaat keluar ke atau 2 rakaat keluar. Maka 3 tu haram kita buat taslis. Wajib ambil sekali je. Sebab apa nak set waktu tu biar semua sembahyang dalam waktu. Terkaedah dia. Sebab waktu tu dia pecah-pecah. Ada bagi. Zuhur dia ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karaha, ada waktu tahrim, ada waktu uzur. Ada 5 waktu tu. Zuhur ada 5 waktu. Sembahyang 5 waktu, waktu 5. Ada 5. Fardu sembahyang 5 waktu. Ini waktu zuhur tu ada 5 pecahan, 5 waktu dia. Kita bang azan, kita sembahyang awal waktu. Itu dipanggil waktu fadilah. Waktu yang kelebihan dia banyak. Kemudian anjak sikit, itu dipanggil apa? Waktu ikhtiar. Kemudian sembahyang cukup ngam-ngam aja. Kita sembahyang zuhur, bagi salam, orang pun bang asar. Ngam-ngam memanggil. No. Itu dipanggil waktu karahah, makruh. Sah, tidak haram tapi makruh. 3. Yang keempat dipanggil waktu uzrin. Waktu uzur, sembahyang kita haram, sembahyang keluarkan daripada waktu. Sama ada kita boleh masuk waktu kita sembahyang, haram hukum dia. Ataupun kita sembahyang dah keluar waktu bersembahyang, haram hukum dia. Tapi yang ni boleh ijaz, boleh keluar, boleh buat keluar. Itulah uzur sebab musafir. Kita sembahyang jamak ataukah kasar. Kita jamak takdim. Bermaknanya asar tadi belum masuk kita sembahyang. Atau zuhur kita takhir. Dah masuk waktu kita tolak lagi ke depan. Dah keluar ke waktu. Ini diuzurkan. Uzur sebab apa? Lis safar, kena musafir. Yang kelima waktu tahrim. Iaitulah kita sembahyang tak habis dalam waktu. Walaupun sedikit. Sembahyang zuhur. Bau fil alamin innaka hamidum majid. Belum bagi salam orang dah azan asar. Habis. Jawab dia haram sembahyang tu. Sah, haram. Kemudian tunai atau qada, tengok. Kalau dapat 1 rakaat dia panggil tunai. Kalau tak dapat 1 rakaat dia panggil qada. Dia sembahyang tadi dapat dah sikit lagi. Apa makna sembahyang tu hukum dia ada tapi ma'at tahrim, serta haram sebab mula waktu. Kalau tak dapat 1 rakaat, dia sembahyang zuhur tadi, buangkan takbir sembahyang, berrokok i'tidal, belum habis 1 rakaat, orang dah bang asar. Jawab dia sembahyang dia bertukar jadi qada. Automatik, tak payah niat qada lagi dah. Tu pakai gear auto. Dia tolak terus. Terus jadi berpindah jadi qada terus, haram serta jadi qada. Sebab nak tahu sembahyang jadi tunai atau qada, 1 rakaat. Dalam hadis sahih Nabi kata, man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subuh. Man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subuh. Siapa yang dapat 1 rakaat sembahyang subuh, maknanya dapat subuh. Maksud dia apa? Sembahyang tu jadi ada. Dan terkadang wajib mualat kena kedatangan seperti picit waktu habis. Dan setengahnya sunat, kembali pada sunan wudu. Setengah daripada sunat mengucap bismillah. Dan yang akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ambil sembahyang tu sunat baca tu. Dan sunat dilebihkan alhamdulillahi alal islam wa ni'matih. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'at tahura. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmat Islam dan nikmatnya. Nikmat Islam. Besar kan? Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam ni sebesar-besar nikmat. Cukup bagi kita ada 2 ni. Kalau kita apa-apa kedana pun tak apa dah tuan-tuan. Jadi iman Islam berserta hidup dan mati kita. Tapi kalau tak ada Islam, dia mati tak ada Islam, tak ada iman, dia kaya-kaya pun hafal pun tak guna. Osak dia akan dibenamkan secara kekal dalam neraka, na'udzubillah. Sebab lesen nak masuk syurga mesti iman dan Islam berserta ketika dia menghembuskan nafas akhir. Iman tak cabut, tak tertanggal maknanya. Allah. Ini yang sangat ditakut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehingga tiap-tiap malam dia menangis. Sehingga pangkal matanya hitam.
Sayyidina Umar ni garang kan, tapi bab ni dia cukup lembut hati dia, menangis merayu Ta'ala. Ya, sebab apa? Takut mati dia kata tanggal iman. Padahal dia telah dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Dan ya, al-mubashirin bil jannah. Allah. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmat Islam wa ni'mati dan nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'ah. Dan segala puji bagi Ta'ala yang menjadikan air tadi ma'an, Tuhan jadi air itu alhamdulillah tahura pula, suci, lagi menyucikan. Ya, kalau baca tuhur suci saja. Kalau tahur baca dengan nasab. Tahur makna suci lagi menyucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, bukan tuhura, tahura. Ya, wa anzalna minas sama', kami turunkan dari langit air. Keadaan air itu apa? Tahura, suci lagi menyucikan. Atau bahasa Arab tengok baris lain ni hukum lain kan. Baca tahur lain makna, baca tuhur dan lain makna ya. Kemudian dilebihkan oleh Imam Ghazali bacaan tadi, iaitulah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Minta Ta'ala perlindungan dari gangguan syaitan dan kehadiran. Dan sunat tasmiyah. Apa tasmiyah? Mana kita baca? Apa? Bismillah. Serta membasuh dua tangan tu. Sunat dipanggil sunat ain. Bersalahan makan dan minum, maka itu sebagai sunat kifayah. Apa makna sunat ain? Mana tuan setiap seorang sunat bagi atas individu dia. Kalau sunat kifayah, sunat seorang buat lain tak payah. Ya, sunat kifayah. Kita makan dalam dulang, seorang baca doa. Lain dah sekali. Itu tak apa. Ya, itu dipanggil seorang buat memadai lain. Adapun dalam bab ni ain, tiap-tiap kepala, tiap-tiap individu dia wajib sendiri. Habis. Demikian lagi jima sunat kifayah juga. Seorang dia baca. Yang dua orang baca pula, seorang wah-wah lambat nong baca gitu. Bismillah. Memadai pada niat tasmiyah suaminya dan isteri atau isterinya, ya. Jangan bismillah pun tak ada. Dan sunat mengucap tasmiyah itu jikalau orang haid dan nifas dan junub sekalipun, tapi dengan kasat zikir. Bismillah tu ayat Quran. Maka kalau amalan kita buat biasa tu bismillah, baca tu niat zikir. Dan jikalau ia mengambil wuduk dengan air yang dirampas sekalipun. Air rampas, tapi ambil wuduk baca bismillah. Dia panggil amrun kharijun ghairul lazim. Dia panggil. Itu yang ada. Sebab tu dia kata, lain-lain tajuk. Ya? Itu bukan haram di zati, haram al-arid. Kalau haram zati, tak boleh baca bismillah. Yang minum arak tu haram zati. Minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Itu pada otak dengan jauh. Habis tu agak ketuk balik. Kalau haram arid yang lain, kes lain. Ya? Ambil wuduk ke lain, curi tu ke lain. Terima tu soal lain. Benda haram tak terima lah, entah mardut dia tolak. Itu beza dia. Kalau Hanbali habis tak sah tu pun kan. Apa hukum semayang pakai kain curi? Dia curi kain, dia semayang. Nak semayang bagus, pun curi je lah. Kalau Hanbali tak sah terus. Kalau mazhab Syafi'i sah. Sebab semayang cukup rukun 13, sah lah dia. Curi tajuk lain. Dosa lah, tajuk lain. Terima dah benda curi, terima. Yang ni tak benda kotor. Tak elok. Kan? Tapi segi sah tu. Bila apa faedah kata sah pula? Bila sah tak payah kata. Kalau tak sah, dia kena kata. Itu biasa dia. Maka jika ditinggalkan dia pada awalnya dan jikalau dengan sengaja sekalipun datangkan pada pertengahannya, maka dibacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Baca awwalah, baca dengan nasab. Awwalah. Itu dipanggil mansubun bin naz'il khafif. Ya, mansub bin naz'il khafif dan keadaan nama dia. Asalnya dia cabut huruf khafat apa? Fi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tapi bila ditanggalkan huruf jar, huruf apa? Tu khafid fi tu, maka ditukar dinaik ke atas. Awwalahu baca. Ya, mansubun bin nazil khafid. Faham? Kena ngaji nahwu lah tuan-tuan. Awwalahu takdir awwalahu ai fi awwali. Mana bismillah pada awal dan akhir dia. Itulah semua pekerjaan lah, ya, yang disunatkan. Kullu amrin zibalin la yudau fi bismillah fa huwa aqta. Kita pekerjaan tak dimulakan bismillah, pekerjaan yang nak diihtimam pada syarak suruh tak mula bismillah, kurang berkat, tak ada berkat dia. Ada pun pekerjaan diikut hukum, ya.
Kalau benda wajib baca bismillah. Fatihah baca bismillah. Makan benda harus sunat baca bismillah. Benda sunat baca bismillah. Benda haram tak baca bismillah. Makruh tak payah. Nak isap pokok dan hil. Bismillah. Wah. You now baca bismillah pokok lah. Kan? Habis. Maka satu lagi, hendaklah disertakan niat wudu pada hati bersama dengan tasmiyah. Boleh juga. Mati bismillah tu dah niat dan kekalkan niat. Dan kat situ niat lepas baca muka tak habis niat putus tak sah. Kemudian ia melapaskan niat wudu perlahan-lahan. Kemudian daripada tasmiyah, daripada baca bismillah. Dan hanya sebenarnya tiada wajib tasmiyah sebab apa? Kerana sabda Rasulullah SAW, tawadda' kama amarakallah. Kenapa bismillah tak wajib? Jawab dia tak wajib tu ayat Quran. Tawadda' kata Rasulullah SAW. Ambil wuduklah kamu kama sebagian barang amarak yang mengarah akan dikau Allahu oleh Ta'ala. Mana ambil wuduk oleh kamu seperti barang yang disuruh Ta'ala. Dalam ayat Quran ada tak bismillah? Tak. Ila salat fagsilu wujuhakum. Terus basuh muka je Ta'ala kata. Ya wa idakum ilal marafiq wa amsau bi rusukum arjulakum ila ka'bain. Niat, niat dalam hadis lain pula innamal a'malu niat, semua amal tu niat. Sebab wudu dimasuk dalam babul amal. Sebab kena niat. Kalau tak masuk dalam babul amal, dalam babul izalah tak wajib niat. Ada dua tu Kalau bab izalah atau bab turuk, bab menanggalkan najis itu tak wajib niat. Itu sebab kalau kita bab tibak dalam bab sama kan? Dalam bab sama kadang kalau orang bukan Islam sama kulit tadi, kulit bangkai lain daripada babi dan keturunan dia, anjing dan babi dan keturunan dia. Kulit tu boleh suci bila disamak. Sekarang yang sama bukan orang Islam. Apa hukum? Hukum dia sah. Sebab apa? Sebab samak tidak dimasukkan dalam babul amal, dimasuk dalam babul izalah. Dalam bab izalah dia tak perlu pada ni niat. Itu keadaan dia. Jadi tujuan kita sama nak hilangkan lendir dan bau. Maka digunakanlah alat. Kalau dulu alat tajam tak kira, walau benda najis pun tak apa juga. Tak bupati ke lepas tu dibasuh balik. Sekarang alat-alat bahan kimia ada kan, makna dia sama, boleh menghilangkan. Maka hukum dia sah. Kecuali kulit yang tak boleh pakai, kulit bintang 3 je pakai. Bintang 3. Tumpuk 3. Itu kulit apa? Babi. Babi. Dia mat asli kena baca babi. Banyak sikit. Khinzir tak boleh tu. Mahal tu ni kulit ni. Natang. Itu di antara apa? Nas kata tak wajib basmalah atau tasmiyah ialah nas hadis tawadda kama amarkallah. Berwuduklah kamu sebagaimana yang diarahkan oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi dalam Quran tak ada lapas bismillah. Cuma 4 saja. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Atau nas ni. Habis. Dan tiada pada barang yang disuruh Allah Ta'ala sesuatu yang demikian itu. Habis. Ada pun khabar sabda Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yusammillah. Tiada wudu bagi orang yang tak menyebut nama Allah Ta'ala. Ini da'ifun. Hadis itu da'if. Hadis da'if tak ada hujah. Di dalam fadailul a'mal tak apa. Ijma' ulama' boleh pakai. Tapi dalam mentasbitkan hukum, kita tak pakai hadis yang da'if. Kita pakai hadis sahih. Sebab tu Imam Syafi'i kata, iza sahal hadis bahwa mazhabi. Wa iza ra'ayna sahibul bidhi yamshi alal ma' qabiltu. Apabila hadis tu hadis sahih, itulah mazhabku. Kalau ada orang menampak berjalan atas air macam karamat, tiba-tiba dia tak pakai hadis sahih, ahli bid'ah, maqabil tu aku tendang, aku tak pakai, kata Imam Syafi'i. Itu menandakan semua mazhab dibina atas hadis sahih, termasuk Imam kita Syafi'i menggunakan hadis sahih dalam sumber hukum. Tak ada sebab Wahabi kata saya nak pakai Imam Syafi'i, nak pakai Rasulullah. Kepala otak kau. Imam Syafi'i pakai hadis sahih. Kau dengan Imam Syafi'i jauh lebih pandai memahami hadis dan Quran. Ilmu adat tak cukup, bawa apa 3 hadis tak nak pakai mazhab. Wah, melorat lagi kan. Cempak dan longkang tu. Saya tak pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak maksum. Rasulullah maksum. Orang ikut mazhab kan ke maksum lah. Orang ikut mazhab ke ijtihad. Sebab autoriti Rasulullah beri kepada ini. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Hadis sahih. Siapa ijtihad betul, dua pahala dapat. Kalau silap, 1 pahala. Dengan syarat dia ahli ijtihad. Kurang-kurang 12 ilmu dia pakar, dia mahir. Ilmu nahu 10 tahun pun nak pakar. Wow, nak sedap ngaji. Ini alfiah pun tak hafal. Kan? Kitab nahu pun tak habis mengaji. Lepas tu tak nak pakai mazhab. Sebab mantan arwah, mantan mufti Negeri Sembilan. Di Kuala Pilah banyak Wahabi kan ni. Sekarang orang panggil Pak Wahab. Mana Pak Wahab ni buat. Kan? Mufti senang je. Dia datang, dia suruh naik Arab nahu.
Baca kadang kau tu jadi apa? Tu jadi apa? I'rab. Pun tak penting tak boleh lah. I'rab pun tak kerti. Kau ni pun tak kerti. Macam mana kau nak tafsir ni? Situ je habis. KO tu. Belum main ilmu lain lagi. Tak nak. Habislah tu. Kemudian ada pun wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. So, wal haqiqah itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam wal haqiqatu lahu ta'ala hatta tatlubu ta'ala bihi azza wa jal la bika lahu wilayatun lak haisu la haisu wa fi nushatin la haddah wala aina bi khilafi syariah. Bermula hakikat itu baginya ta'ala, ya, supaya dituntutkan dia ta'ala hatta tatlubahu, sehingga kau menuntut akan dia ta'ala, tu maksud dia. Dengan dia azza wa jal, ya, kita menuntut dengan dia minallah billah ilallah. Semua perkara itu minallah, datang daripada ta'ala. Kemudian yang berlaku semua ni ialah billah, dengan Allah. Kemudian kembali pada mana? Ilallah, balik. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Baru betul. Ya, jangan kita pandang dari lain dengan lain habis. Dengan nafsu je habis. Ya, rosak. Tu. Tiada dengan engkau, la bikah, tiada dengan engkau baginya. Dan tiada dengan dia bagi engkau sekira-kira tiada jihah, tiada pihak, dan tiada pada satu naskah tiada sakatan. Perbahasan ilmu hakikat pembukaan ini tak ada sakat, dan tuan buka masya-Allah, ya. Ikut kadar martabat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada tempat bersalahan syariah, ya. Bersultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Jalani kata dibukakan bagi kita mati, boleh buka lagi. Pembukaan fuyudat, ma'arif, macam-macam. Betul lah. Allah luasnya. Kemudian wa syari'atu likauniha a'malan syar'iyyatan laha hudud kaunis salah raka'atain wa salasan, atau ada had. Wal jihad kauniha fardan atau naflan, ya, muaqqatatan atau ghairi muaqqat. Maka syariat itu kerana keadaannya beberapa amal yang bangsa syarak baginya sakatan, dia ada sakatan. Misal keadaan sembahyang itu 2 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Kita mereka sembahyang maghrib 4 rakaat. Orang tu kena 4, satu bonus pelepak dengan jauh. Macam-macam untuk akhir zaman ni. Tambah 4 rakaat, satu bonus itu. Wah. Jadi sesat macam-macam. Tak sembahyang turun, sembahyang tambah pula. Sallu kama ra'aitumuni salli. Sembahyang macam mana aku sembahyang, Nabi kata. Ya, macam mana kamu lihat aku sembahyang. Dan kita tak lihat. Kita tahu. Satu ra'ah tadi itu satu ra'ah, pasal satu ra'ah ilmiah. Jadi kita ni tak lihat Nabi SAW, kita pakai ra'ah ilmiah. Mana sallu kama ra'aitumuni dengan mana sallu kama alimtumuni. Ra'ah dengan mana alim tu. Sebagaimana kita ketahui. Ketahui dengan apa? Bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Atau 3 rakaat, ya, 2 rakaat, ada mana tahdid. 2 rakaat, 3 rakaat, dan ada jihad, ada pihak dia. Misal apa? Keadaan dia fardu atau sunat. Yang diwaktukan atau tiada diwaktukan. Ya, sunat ada bagi apa? 2. Satu sunat apa dia panggil? Sunat apa? Sunat mutlak. Sunat mutlak. Mana sunat mutlak dia apa? Sunat yang tidak dikaitkan dengan waktu dan dengan sebab. Itu panggil sunat mutlak. Kalau waktu sembahyang duha ada waktu, kan? Sembahyang apa lagi? Tahajud ada waktu dia. Atau terkait dengan sebab. Apa sebab? Gerhana.
Kan? Bila kemarau, jangan musim banjir pula semayang kerana musim banjir semayang minta hujan. Bukan agam tu. Semayang istisqa minta hujan dengan sebab apa? Kemarau. Gerhana matahari ada sebab. Bila semayang tak ada sebab, bersemayang tak ada apa? Waktu, itu dipanggil sunat mutlak. Ada dua bagi je. Makna ada sakatan-sakatan je lah. Ada pun hakikat tak ada. Dia terbuka seluar-luar terbuka. Ikut kehendak Allah Ta'ala membagi, memurniakan akan dia akan futuhat dan fuyudat ini. Kemudian wal hakikah laha haddun. La hadda laha wala jihah. Ya. Wala jihatun laha li'annaha sirrun ma'nawiyyun. Wa ni'al qa'im biha arifun billah. Dan hakikat itu tiada sakatan baginya. Ya, menunjukkan luas pembukaan ilmu hakikat. Apa makna hakikat? Antashhadahu. Syariat, apa makna syariat? Anta'budahu. Kamu sembah zahir akan tak nampak zahirnya. Itu pakai ilmu fiqh itu. Apa makna tariqah? Ialah antaqsudahu, kamu qasad akan dia. Apa makna hakikat? Antashhadahu, kamu musyahadah akan Allah Ta'ala. Itu dalam hadis sahih. Ya. Ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu makna hadis sahih menunjukkan wujudnya makam musyahadah disilahkan oleh ulama sufi ialah makamul haqiqah. Maka dia ni tak ada sakatan tertentu. Buka sebuka-bukaan. Allah maja'alan. Maka hakikat itu tiada sakatan baginya dan tiada jihad baginya. Kerana apa? Bahawasanya rahsia, dia merupakan sirrun maknawiyyun. Sir, rahsia yang bangsa makna. Semua benda itu dapat dengan apa? Dengan pembukaan rohani. Dan kerana bahawasanya orang yang berdiri dengan dia ialah yang kenal ia dengan Allah. Orang duduk taraf itu mana orang kenal akan Allah Ta'ala. Ya. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Siapa kenal Allah Ta'ala, dia syuhud musyahadah ke Tuhan dalam tiap-tiap sesuatu. Apa saja dipandang, hati dia syuhud ke Tuhan. Dia pandang langit, bumi, mana, kiri, kanan, semua hati dia kekal sama Allah. Itu tingginya martabat hati dia dengan Tuhan. Itu ahli ma'rifah. Sebab apa jadi gitu? Qad a'rada an khuzuzil basyariyah li annaha fi maqamil jam'i. Fahuwa abadan yatlubu Allah billah lillah famatlubuhu ghairu mahdud. Dan satu lagi, sesungguhnya berpaling. Sebab apa dia dapat makam arif billah? Sebab a'rada, dia telah berpaling. Selagi hati kita tak berpaling, hati tak berpaling daripada makhluk, lama itu tak akan masuk makam ma'rifat. Dia kena paling habis. Sebab dia kata al-arif as-sahibul haqiqah ghaba 'anil khalq bi syuhudil malikil haq. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibul haqiqah, orang duduk dalam makam hakikat ini, ghaba 'anil khalqi, lenyap makhluk daripada batin ini. Tak ada. Dia yang dan dia seronok dengan Allah Ta'ala, dia berbahagia dengan Allah, dia berlazat dengan Allah, bukan makhluk Allah, dengan Allah lazat. Dan sebab dia suruh bi fal yafrahu wa bi zikri fal yatana'amun. Dengan aku naklah kamu seronok, gembira, dan dengan zikir naklah kamu bernikmat. Itu sifat para arif billah, Allah maja'alna minhu. Boleh dapat makam ni? InsyaAllah. Kata dalam hikam barang siapa kata, boleh ke aku dapat ni? Seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Allah Ta'ala. Perompak penyamun, tuan terik jadi wali besar. Ya, tuan-tuan ada pernah merompak? Tak ada lagi kan? Ni muka bukan muka penyamun ni. Muka ahli ibadat kan? Jadi, tapi jangan leka. Leka yang tak sampai dan ilmu bukan, makrifat khasah ni bukan sampai dengan ilmu. Tuan buka lah kitab sampai tercabut bulu ketiak kepit kitab, tidak sampai kan. Kitab kita buka hanya nak dapat pendedahan je. Untuk dapat panduan dia. Nak dapat kena jalan. Sebenarnya tariqah mana jalan. Tuan-tuan tak berjalankan rohani dia, tak suduk pada jalan Tuhan, duduk situ je lah. Iman kita punya nafsu taraf, nafsu lawamah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya. Lawamah apa makna? Dia mencela, dia benci kejahatan, dia tak nak. Tapi dia sendiri belum betul tamkin dengan Allah Ta'ala. Itu duduk dia tuan-tuan. Siapa cakap ni? Itu Imam Ghazali cakap. Ahli hakikah, makna wali besar dan orang yang dalam makam makrifat sebenar dengan Tuhan. Tengok. Berpaling ia daripada segala apa? Sebab tu sahibul hakikah ghaba anil haq, lenyap pandangan daripada makhluk.
Dalam bukan luar. Luar tak apa. Luar sama makhluk, kita jalankan syariat, kan? Kalau dia berniaga dah. Kalau dia belajar, mengajar lah. Kalau dia buat kerja laut, dia darat buat lah. Tapi rohani dia tu dekat dengan Ta'ala. Ya. Paling daripada habuan yang bangsa manusia, mana basyariah, alat basyariah tadi. Kerana bahawasanya pada makam jam'i, tengok. Li'annaha fi makamil jam'i. Makamil jam'i makna makamul fana'. Dia menghimpunkan pandangan menjadi satu. Satu dia pandang satu. Apa dia? Wallahu ta'ala. Itu mana jamak. Kalau makam farqi ni makam syariat. Orang nampak, orang nampak Tuhan, nampak orang lagi. Maka itu selama-lama menuntut dia akan Allah, dengan Allah, kerana Allah, maka tuntun itu tiada disakatkan. Atau kata ghairul mahdud, ya. Luas tuan ni, peringkat satu peringkat, masya-Allah. Kemudian al-qaim bi syariah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ghfirna ya Rabb. Inna khairal. Alhamdulillah. Subhanallah.